Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tamanya saya ataupun marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada kali ini kita masih lagi dapat bersiaran untuk sama-sama mengikuti kelas pengajian pendidikan Al-Quran atau khususnya untuk kursus asas ulum Al-Quran SA PQ. Aku berkursus PPQ 1001 Asas Ulum Al-Quran. Okay, untuk kali ini saya akan menyambung bagi topik yang kelima. Topik yang kelima baru-baru ini kita sudah lihat sebahagian daripada apa yang kita bincangkan, iaitu tentang asbabun nuzul. Tentang asbabun nuzul, saya sudah terangkan berkait dengan pengenalan apakah maksud makna asbabun nuzul ataupun sababun nuzul. Kemudian apakah hikmah, hikmah ataupun rahsia ataupun di sebalik kita mengetahui asbabun nuzul itu, apakah dia punya hikmahnya. Antara disebutkan kita dapat mengetahui apa yang ada dalam sesuatu ayat Al-Quran, kita dapat memahami sesuatu ayat dengan lebih tepat, dapat menolak kekeliruan dan juga kita akan dapat ataupun mereka yang mengetahui asbabun nuzul dapat hafaz sesuatu ayat dan juga faham dengan lebih mudah. Hafal dengan lebih mudah, faham dengan lebih tepat. Okay, hari ini kita akan sambung, iaitu tentang berulang kali sababun nuzul. Berulang kali sebab nuzul. Penurunan itu berulang kali. Jadi apabila terdapat dua riwayat dalam penurunan sesuatu ayat dan kedua-dua riwayat tersebut menyebut dengan jelas, maka dia terbahagi kepada 4 keadaan. Ini 4 keadaan yang berlaku. Okey, yang pertama secara ringkasnya, satu riwayatnya sahih dan satu riwayat lagi tidak sahih. Jadi itu sudah nampak jelaslah. Satu sahih, satu lagi tidak sahih. Maka secara mudahnya kita ambil yang sahih. Kita ketepikan yang tidak sahih. Yang kedua, kedua-dua riwayat sahih, tetapi salah satunya lebih kuat dari yang lain. Dua-dua riwayat, sebab tadi kita kata berulang kali ataupun ada beberapa riwayat, tapi dua-dua itu sahih. Salah satu ada kuat, ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Maka kita ambil yang lebih kuat dari segi riwayatnya. Yang ketiga, dua-dua sahih dan dapat diterima pakai. Dua-dua boleh kita terima. Dan yang keempat, kedua-dua riwayat itu sahih tetapi dua-dua tak boleh kita pakai. Jadi apa maksud tak boleh pakai dua-dua? Itu pun kita kena lihat. Okay. Saya pergi kepada penjelasan yang lebih detail. Okay, yang pertama, satu riwayat sahih dan satu lagi tidak sahih.
Ini berkait dengan ayat yang sama. Maksud dia, satu-satu ayat itu ada dua cerita di sebalik ayat itu. Okay, dalam keadaan itu, kalau satu sahih, satu tidak sahih, hukumnya kita berpegang kepada yang sahih dan menolak yang tidak sahih. Okey, kita ambil yang sahih, kita ketepikan yang tidak sahih itu. Contohnya ialah apa yang dikeluarkan ataupun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain daripada Abu Jundub bahawa Nabi SAW mengadu. Dia tak dapat, bahawa Nabi itu Nabi, Nabi tak dapat bangun Qiyamul Lail selama semalam atau 2 malam. Jadi Nabi mengadu. Nabi beritahu Nabi tak dapat bangun malam. Lalu datang kepada Nabi seorang perempuan dan berkata, "Wahai Muhammad, aku tidak melihat syaitan kamu, melainkan dia telah meninggalkan kamu." Lalu Allah menurunkan surah Duha ayat 1 hingga 3. "Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Jadi itu kisah di sebalik ayat itu. Jadi macam mana ataupun apakah kita kena lihat cerita yang kedua dan kita kena lihat juga apa status riwayat ni. Okay, riwayat kedua ialah daripada Imam Tabrani dan Ibnu Abi Shaybah daripada Hafs bin Maisarah daripada ibunya dan daripada ibunya lagi iaitu Khawlah radhiyallahu anha, iaitu khadam Rasulullah, pembantu di rumah Nabi SAW. Dia kata seekor anak anjing masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW. Duduk di bawah tilam Rasulullah dan mati di situ. Mati di bawah tilam Nabi. Setelah itu Rasulullah SAW menunggu selama 4 hari. Namun wahyu tidak turun. Wahyu tidak turun. Okay. Jadi Nabi berkata atau bersabda, "Wahai Khallah, apa yang berlaku dalam rumahku sehingga Jibril tidak datang kepada aku? Aku kata kepada diriku, alangkah baiknya jika aku mengemas dan menyapu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku menyapu bawah tilam Rasulullah dan mengeluarkan bangkai anak anjing tersebut. Kemudian Rasulullah datang dan bergetar janggutnya menunjukkan wahyu diturunkan kepada baginda. Lalu turunlah firman Allah, "Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Jadi itu ada maksudnya dalam kes ini ada dua kisah, dua riwayat. Antara dua riwayat itu, riwayat pertama lebih didahulukan kerana riwayatnya sahih. Tadi kita sebut tadi ada Imam Bukhari yang meriwayatkan, Imam Muslim dan lain-lain. Tetapi dalam riwayat yang kedua, riwayatnya adalah berdasarkan Imam Tabrani dan Ibnu Abi Shaybah. Jadi di situ ada sudah ada kita lihat perbezaan kekuatan rawi itu, kekuatan periwayat ataupun kekuatan riwayat dalam hadis tersebut. Jadi dalam riwayat ataupun dalam kita kata hadis yang kedua, dalam sanadnya ada orang yang tidak dikenali. Isnadnya majhul. Ada seseorang atau beberapa orang yang tidak dikenali. Jadi Ibnu Hajar seorang tabi'in ataupun seorang ulama dalam yang mengulas, Ibnu Hajar yang mengulas seorang ilmuwan hadis yang banyak mengulas tentang hadis-hadis,
Dia kata kisah Jibril lambat menurunkan wahyu disebabkan bangkai anak anjing adalah masyhur. Kisah itu masyhur. Tetapi keadaan sebab penurunannya adalah pelik. Dan dalam isnadnya ada nama yang tidak dikenali. Oleh itu, hendaklah kita berpegang dan menerima riwayat yang sahih. Jadi, dalam hadis kes yang pertama tadi, satu riwayat sahih, satu lagi tidak sahih. Tidak sahih. Walaupun cerita tadi, cerita ada bangkai anak anjing itu masyhur, tetapi tidak sahih. Tidak sahih, maka kita buang. Walaupun ceritanya macam lebih menarik, lebih dramatik, tetapi oleh kerana dari sudut sanadnya ada masalah, dari sudut kekuatan riwayat itu, maka kita ketepikan yang tidak sahih. Yang kedua, situasi yang kedua, dua-dua riwayat sahih, tetapi ada yang lebih kuat. Ada yang lebih kuat. Dua-dua sahih, tapi mana lebih kuat. Jadi yang lebih kuat itu dipakai. Okey, dalam keadaan ini hukumnya ialah kita berpegang kepada riwayat yang lebih sahih dan yang lebih kuat, serta tidak berpegang kepada yang sebaliknya. Maksud yang lebih kuat ialah kesahihannya adalah lebih berbanding dengan yang kedua, yang satu lagi. Begitu juga sekiranya perawi yang meriwayatkan hadis itu melihat sendiri kisah kejadian dan perawi hadis yang kedua tidak melihat kejadian tersebut, kejadian yang berlaku. Kita tengok contoh supaya dapat faham dengan jelas. Contohnya hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari, ingat tu nama Imam Bukhari, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahawa beliau kata, aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ya, keadaan tempat itu di Madinah. Dia berjalan dengan Nabi ketika baginda bertongkat dengan tongkatnya. Tiba-tiba lalu di hadapannya sekumpulan Yahudi dan sebahagian daripada mereka berkata, kalaulah kamu bertanya kepadanya. Lalu mereka bertanya, ceritakanlah kepada kami tentang roh. Lalu baginda berdiri seketika dan mengangkat kepalanya. Dan aku tahu bahawa dia, yakni Nabi, sedang diwahyukan. Selepas selesai baginda membaca ayat 85 surah Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang roh, katakanlah roh itu adalah urusan Tuhanku dan tidak diberikan tentang ilmu tentang apa roh itu, pengetahuan tentang roh kecuali sedikit sahaja. Itu riwayat yang pertama. Mana Nabi berjalan dengan Ibnu Mas'ud, ada Yahudi bertanya di Madinah, di Madinah. Manakala yang kedua adalah riwayat Imam Tirmizi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa orang-orang Quraisy berkata kepada Yahudi, berikanlah kepada kami soalan-soalan yang hendak kami tanya kepada lelaki ini, iaitu Muhammad. Mereka kata, ini kata orang-orang Quraisy kepada orang Yahudi. Lalu mereka berkata, tanyalah dia tentang roh. Kamu cuba tanya Muhammad ni pasal roh. Orang Quraisy minta orang Yahudi bagi soalan-soalan untuk kami tanya. Orang Quraisy kata untuk kami tanya kepada Muhammad. Lalu mereka kata, tanyakan kepada dia tentang roh. Lalu mereka pun bertanya kepadanya tentang roh. Lalu turunlah firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi ayat yang sama tetapi ada kisah yang berbeza. Okey, kita tengok apa dia punya perbezaannya. Hadis yang kedua menunjukkan dia turun, ataupun hadis itu, kisah itu turun di Makkah. Dan sebab turunnya ialah soalan oleh orang-orang Quraisy
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala hadis yang pertama oleh Ibnu Mas'ud tadi ataupun riwayat Imam Al-Bukhari jelas menunjukkan ia turun di Madinah. Dan sebab turunnya pula ialah pertanyaan orang Yahudi kepada Nabi. Dan riwayat itu lebih kuat daripada riwayat yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan daripada Ibnu Abbas. Kalau dari kalangan sahabat itu Ibnu Abbas, yang tadi Ibnu Mas'ud. Kenapa dikatakan lebih kuat? Ada kuat, ada yang tak kuat. Kita tengok hujahnya. Yang pertama, hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Manakala hadis yang kedua oleh Imam Tirmizi. Dalam ilmu periwayatan hadis, Imam Al-Bukhari adalah lebih kuat, lebih sahih berbanding riwayat-riwayat yang lain. Okay, dari segi rankingnya, Imam Al-Bukhari, kemudian Imam Muslim, Imam Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan seterusnya. Tapi yang pertama, yang kedua adalah Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dari segi ranking, Imam Bukhari dulu yang pertama. Walaupun ada pendapat, ada yang mengatakan Imam Muslim, tetapi kalau nak banding dengan Imam Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i dan lain-lain, memang tak boleh mengatasi Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Itu yang pertama. Yang kedua, perawi hadis yang pertama ialah Ibnu Mas'ud. Jadi ini apa dari segi kalangan sahabat itu yang menyatakan atau menceritakan. Yang pertama, hadis yang pertama adalah Ibnu Mas'ud. Dan dia menyaksikan, dia kata dia menyaksikan sendiri. Sedangkan hadis yang kedua, perawinya adalah Ibnu Abbas yang tidak menunjukkan dia hadir ketika kisah itu berlaku. Jadi kenapa? Sebab Ibnu Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrah. Sebelum hijrah 3 tahun, maksudnya dia cerita kisah yang kedua, hadis yang kedua tadi mengatakan berlaku di Makkah. Peristiwa itu berlaku di Makkah. Maka kalau betul berlaku, Ibnu Abbas dalam tempoh 3 tahun itulah. Mana umurnya masih muda lagi. Dan itu di situ adalah kekuatannya, ada kelemahan di situ. Sebab umur Ibnu Abbas baru 3 tahun ketika Nabi berada di Makkah sebelum Nabi berhijrah itu. Dan dia meninggal ketika Nabi meninggal, usia Ibnu Abbas baru 13 tahun. Jadi maksudnya dari segi kekuatan di situ ada ulama menjelaskan, melihat ada kekuatan kepada hadis yang pertama Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud ceritakan kisah itu berlaku di Madinah. Berbanding kalaulah kita kata Ibnu Abbas cerita benda itu berlaku di Madinah, maka itu lebih akan lebih kuatlah, lebih munasabah. Tetapi kalau berlaku di Makkah dan hadis tadi sebut dia berlaku di Makkah, maka di situ menunjukkan ada perbezaan kekuatan. Yang satu yang riwayat Ibnu Mas'ud, satu lagi riwayat Ibnu Abbas. Okay? Jadi saya harap tuan-tuan dapat memahami perbezaan itu. Yang ketiga, dua-dua sahih dan boleh kita beramal dengan kedua-duanya. Sebab dia ada boleh kita kata diharmonikan. Dua-dua itu boleh diharmonikan. Okay. Jadi berlaku kerana dua-dua sebab penurunan berlaku dan ayat tersebut diturunkan selepas itu. Okay, kita tengok dari kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata beliau, tidak mustahil asbabun nuzul disebabkan oleh beberapa kejadian. Maksudnya ayat itu satu, ayat yang sama. Tetapi ada beberapa peristiwa. Ada beberapa kes yang berlaku. Tapi ayat turun menceritakan atau mengulas isu-isu yang berlaku itu.
Contohnya Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis daripada Ikrimah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu telah mengqazaf isterinya. Jadi Hilal dia mengqazaf ataupun dia menuduh qazaf, satu hukum dalam perundangan Islam dinamakan sebagai qazaf. Bila mana kita kata berlaku tuduhan melakukan sesuatu perbuatan yang melibatkan hudud, maka dianggap ataupun dikata dia kalau nak qazaf, nak menuduh, ini istilah yang digunakan, iaitu qazaf. Jadi dia tuduh isterinya dengan Syuraih bin Sahma di hadapan Rasulullah SAW. Lalu Nabi bersabda, sama ada kamu datangkan saksi atau kamu akan dikenakan hudud. Jadi yang menuduh ataupun yang dari segi perundangan Islam, kita tak boleh sewenang-wenangnya menuduh seseorang tanpa ada bukti, tanpa ada saksi. Mana bukti, mana saksi? Kalau begitu, kalau kita boleh tuduh senang-senang, maka akan huru-hara. Boleh berlaku kerosakan dalam masyarakat. Sekejap tuduh orang itu, sekejap tuduh orang ini. Tuduhan itu tuduhan yang besar. Melakukan zina, melakukan liwat. Jadi nanti banyak siri-siri tuduhan liwat ataupun zina yang boleh berlaku. Jadi kalau tuduh tanpa bukti, tanpa saksi, maka boleh dikenakan hukuman balik, dihukum balik. Jadi dalam kes yang berlaku zaman Nabi ini, Nabi kata, Nabi ingatkan kepada Ikrimah, sama ada kamu datangkan saksi atau had atau balasan hudud dikenakan kepada kamu. Jadi apa jawapan Hilal untuk dia mempertahankan, untuk dia menguatkan ataupun dia berani mengatakan begitu? Dia kata, wahai Rasulullah, adakah bila seorang dalam kalangan kita mendapati isterinya bersama dengan lelaki lain, adakah dia perlukan saksi? Jadi macam mana nak dapatkan saksi? Ini soal rumah tangga, memang sukar untuk dapatkan saksi. Dalam satu riwayat lain disebutkan dari segi dia punya ayatnya, demi yang mengutuskan kamu dengan kebenaran, sesungguhnya aku adalah benar. Dan Allah Ta'ala akan menurunkan wahyu untuk membersihkan aku daripada had atau dikenakan hudud. Lalu selepas itu Jibril alaihissalam menurunkan wahyu, iaitu ayat daripada surah An-Nur, ayat 6 hingga 9. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas sadiqin wal khamisatu an la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin wa yadra'u anha al-'adab an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin wal khamisatu anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin. Jadi ayat ini adalah secara tidak langsung memberikan bukan mensokong, maksudnya menyatakan memberikan penyelesaian, satu solusi. Sahabat tadi menuduh isterinya. Bila bawa kepada Nabi, Nabi kata kamu sama ada kamu datangkan saksi atau kamu akan dikenakan hukuman hudud. Qazaf ini boleh sampai, kalau maksudnya dikenakan 80 sebatan ataupun separuh disebat.
kalau mengikut apa kita boleh rujuk kepada fiqh, fiqh jinayat, tentang kesalahan hudud. Jadi ayat itu menyatakan orang-orang yang menuduh isteri atau pasangan mereka, tetapi dia tidak boleh mendatangkan saksi, tidak ada saksi, memang tak ada saksi, kecuali diri mereka sendiri, maka penyaksian satu saksi satu, maknanya diri sendiri itu adalah 4 kali penyaksian, maknanya bersumpah dengan nama Allah, dia adalah benar. Jadi dia boleh, ini urusan keluarga contohnya, dia tidak ada saksi, memang tak ada, jadi dia boleh bersumpah 4 kali menyatakan dia adalah benar. Saya benar, saya adalah benar, dia benar bersumpah. Yang kelima, dia kena kata laknat Allah kepadanya jika dia bohong. Laknat Allah ke atasku jika aku bohong. Dan yang seterusnya, defendant, pihak tertuduh, contohnya isteri tadi, dalam kes ini isteri dia tidak mengaku dan dia akan defend, dia akan pertahankan diri, dia akan bersaksi juga, dia bersumpah juga 4 penyaksian. Aku bersumpah bahawa suamiku ataupun dia adalah bohong. 4 kali. Dan yang kelima, isteri yang tertuduh itu kata murka Allah ke atasnya, ke atas saya. Maksudnya isteri kata murka Allah ke atasku kalaulah suamiku itu benar. Murka Allah ke atasku, kemurkaan Allah ke atasku sekiranya suami aku benar. Yang tadi suami sebagai pendakwa ataupun yang mendakwa tu, dia akan kata laknat Allah ke atasku sekiranya aku bohong. Jadi itu dia punya ayat yang menjelaskan secara jelas, ayat itu menyatakan demikian. Jadi ini kisah yang pertama. Sebab ada satu lagi kisah yang berkait dengan ayat yang sama. Ini berdasarkan hadis yang kedua, riwayat Imam Bukhari juga, Imam Muslim dan lain-lain, daripada Sahal bin Sa'ad. Dan Sahal bin Sa'ad bahawa Uwaimir datang kepada Asim bin Iddi. Asim ini ketua Bani Ajalan. Jadi Uwaimir, ini masalah problem yang berlaku dalam masyarakat. Ketika itu Uwaimir beri mengadu kepada Asim. Dia mengadu kepada ketua kita kata ketua kampung ataupun ketua kepada kaum itu. Dia kata, apakah pendapat kamu tentang suami yang dapati isterinya bersama dengan lelaki lain, lalu dia membunuhnya? Kemudian kamu semua akan bunuh suami tersebut, atau apakah yang kamu akan lakukan? Tolong tanya akan kepada bagi pihakku kepada Rasulullah. Jadi tolong tanya kes ini, kalau keadaan seperti ini kepada Rasulullah. Lalu Asim bin Iddi, ketua Bani tadi, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, dia tanya, wahai Rasulullah, dalam riwayat Imam Muslim kata, wahai Rasulullah. Asim bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah engkau menjawab. Rasulullah tidak menjawab persoalan itu. Sebab Nabi juga tidak ada presiden kes duluan, tidak ada, belum berlaku masalah ini. Jadi ini dipanggil, kalau kita kata tasyri', sesuatu pensyariatan itu, ayat-ayat juga hadis yang berlaku membawa kepada pensyariatan hukum. Jadi ini salah satu. Jadi berbalik pada kisah tadi,
Nabi tak menjawab, Nabi tidak boleh jawab dan berkata kepada Uwaimir, Uwaimir sendiri apa nama ni yang dia sendiri mengadu. Tadi dia beritahu kepada ketua kaum, ketua Bani Ajlan tadi, tapi ini dia sendiri mengadu. Lalu Rasulullah kata kepada Uwaimir, demi Allah, aku tak akan berhenti. Aku tidak akan berhenti bertanya Rasulullah. Lalu Uwaimir datang kepada Rasulullah dan kata, wahai Rasulullah, seorang suami dapati isterinya bersama dengan lelaki lain. Adakah bila suami itu membunuh lelaki yang bersama dengan isterinya, adakah kamu pula akan membunuh suami tersebut? Atau apakah yang kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menurunkan untuk kamu dan isteri kamu beberapa ayat lalu. Nabi menyuruh pasangan yang mengadu tadi melakukan sebagaimana Allah perintahkan dalam surah An-Nur ayat 6 hingga 9. Jadi banyak sebenarnya pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah ini ataupun apa yang berlaku itu menunjukkan secara tidak langsung dalam masyarakat Madinah, masyarakat Islam di awal zaman di awal dulu di zaman Rasulullah. Bukan kita boleh katakan bukannya tidak ada masalah langsung, tidak ada kita kata jenayah, tidak ada problem rumah tangga dan sebagainya, itu semua ada berlaku, tapi terkawal lah, kita kata terkawal, dan berlakunya itu adalah sebagai suatu proses pensyariatan. Dia menjadi rujukan, menjadi hukum untuk umat yang kemudian. Jadi berlaku dan ada penyelesaiannya, termasuk dalam masalah rumah tangga, ada perceraian, ada perpecahan, tetapi ada solusinya. Dan dalam kes yang kita bacakan tadi, dua keluarga terlibat. Hadis ini hadis yang sahih. Okey, kita tengok apa yang kita nak rumuskan atau macam mana nak selesaikan dalam isu sababun nuzul ini. Jadi kedua-dua riwayat adalah sahih dan tidak ada yang lebih kuat antara keduanya. Dan kedua-duanya boleh diambil dan diamalkan. Kerana kedua-dua kejadian tersebut waktunya hampir. Peristiwa itu berlaku dalam tempoh ataupun dalam waktu yang hampir. Maknanya benda tu berlaku sekejap, berlaku yang kes ini, kemudian berlaku kes ini, kemudian Allah turunkan ayat. Ayat sekali turun menjawab dua masalah. Satu masalah, tetapi dua kejadian dapat dijelaskan dengan melalui penurunan ayat Al-Quran. Turun. Kisah pertama ialah pertanyaan Hilal bin Umayyah. Kemudian diikuti pertanyaan Uwaimir melalui perantaraan Asim ataupun beliau sendiri bertanya. Lepas itu dia tak perhati. Asim tanya tak selesai, tak boleh jawab. Dia sendiri bertanya, Uwaimir sendiri bertanya kepada Nabi. Lalu Allah menurunkan ayat dan menjawab apa masalah yang berlaku itu. Dan kedua-dua, ini yang penting, kedua-duanya hendaklah diamalkan. Maknanya boleh dipakai dan tidak ada percanggahan riwayat tentang penurunan ataupun kisah sababun nuzul yang berlaku itu. Okay. Itu ketiga, selesai tiga. Okay, yang keempat, kita tengok yang keempat. Yang keempat ialah dua-dua riwayat yang berkait dengan sababun nuzul itu adalah sahih.
Tetapi hadis pertama tidak menguatkan hadis yang kedua. Walaupun dua, tetapi dia tidak menguatkan. Kalau dalam istilah ada yang disebutkan dua-dua tak boleh pakai. Itu kena kita faham apa maksud tu. Dia kata dua-dua sahih tetapi dua-dua tidak dapat diterima pakai. Bukan maksud tak boleh pakai. Bukan maksud begitu. Maksudnya dia tak boleh pakai dari sudut apa? Maksudnya satu ayat yang sama turun dua kali bagi dua peristiwa yang berbeza. Maksudnya tak boleh pakai itu untuk dikatakan sekali turun untuk dua kejadian. Itu tak boleh, bukan itu tak boleh pakai. Itu maksud yang tak boleh pakai. Tetapi dia bermaksud satu ayat yang sama turun untuk peristiwa yang berbeza. Dia mungkin dia turun dua kali. Ayat itu pernah turun dahulu. Kemudian turun sekali lagi. Ayat yang sama tapi turun dua kali. Itu maksud boleh dikatakan begitu. Kita tengok peristiwa ataupun contoh. Jadi apa maksud dua-duanya sahih tetapi hadis pertama tidak dapat menguatkan hadis yang kedua atau riwayat. Dia berlaku kerana dua-dua sebab turun itu mempunyai tempoh ataupun jurang masa yang yang jauh. Jurang jaraknya jauh. Maka tak boleh nak kita kata ayat ini turun menjawab dua peristiwa yang berlaku. Contohnya hadis daripada Imam Al-Baihaqi dan Al-Bazzar daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW berdiri di samping Hamzah radhiyallahu anhu ketika beliau syahid. Ini dalam perang Uhud. Dalam keadaan mayatnya dikelar-kelar. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya aku akan mengelar 70 orang dalam kalangan mereka, dalam kalangan orang-orang musyrikin. Lalu Allah turunkan wahyu. Ketika Nabi masih lagi berdiri, Nabi diberikan wahyu, iaitu surah ayat-ayat terakhir dari suratul Nahli, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhaikin mimma yamkurun innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Dan jika kamu balas mereka, maka balaslah seperti apa yang mereka lakukan. Dan jika sekiranya kamu sabar, maka sabar itu lebih baik. Itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Wasbir, bersabarlah, dan tidaklah kesabaran engkau kecuali dengan Allah. Wala tahzan alaihim, jangan engkau duka cita ke atas mereka. Jangan bersedih, tahzan, bersedih, sad. Wala taku fi dhaikin mimma yamkurun, jangan kamu merasa sempit dada atas apa yang telah mereka rancangkan, mereka lakukan. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka itu melakukan kebaikan. Ayat ini turun ketika Nabi berazam, Nabi bertekad untuk mengelar, untuk berbalas, kita kata membalas, untuk membalas balik, balas dendam, untuk membalas, sebab Hamzah seorang seorang yang kuat membela Nabi, saudara baginda Nabi amat sedih. Nabi amat sedih apa yang dilakukan kepada Sayyidina Hamzah
Sayyidina Hamzah amat menyayat hati, dikelar. Ini kita apa dengar cerita siapa tu nama Hindun telah menggelar, mengorek dada, membelah dada, ambil hati, makan untuk menunjukkan betapa mereka itu begitu marah dan begitu tekad untuk membalas. Jadi Nabi amat sedih dengan peristiwa itu dan Nabi berazam untuk balas akan kelar 70 orang. Jadi walaupun begitu Allah turunkan ayat untuk mengendurkan atau mengingatkan kepada Nabi, kalau kamu balas, maka kamu kena balas seperti apa yang mereka lakukan. Ini dia punya prinsipnya. Kita tak boleh balas melebihi apa yang orang buat kepada kita. Nak balas boleh, tapi balas seperti apa yang dilakukan. Tetapi ada yang lebih baik daripada itu. Jika boleh sabar, maka itu yang terbaik. Kalau ikutkan kemarahan, ikutkan hati yang panas, memang kita akan balas. Tetapi kalau kita boleh bersabar, kita boleh meredakan ketegangan, kita boleh ingatkan balik apa motif atau matlamat kita. Sebenarnya kita buat ni untuk apa, maka kita boleh dapat dapat apa kita kata yang lebih baik, yang lebih baik, ada pilihan yang terbaik itu ada. Kita tengok satu lagi kisah yang masih lagi dalam ayat yang sama, riwayat Imam Tirmizi dan Al-Hakim daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahawa beliau kata ketika perang Uhud, jumlah orang yang mati syahid dalam kalangan Ansar seramai 46 orang. Manakala dalam kalangan Muhajirin 6 orang. Antara mereka ialah Hamzah radhiyallahu anhu. Dan mereka telah mengelarnya. Lalu berkatalah orang-orang Ansar, jika kami dapat lakukan terhadap mereka pada satu ketika nanti, nescaya kami akan lakukan lebih dahsyat daripada itu. Kami akan buat, kalau kami dah boleh, kami akan buat lebih dahsyat lagi. Tetapi ini yang penting kita nak fokuskan ialah, tetapi ketika pembukaan kota Makkah, Allah menurunkan ayat, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhaykin mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Jadi ayat yang sama tetapi situasi sedikit berbeza. Turun ketika Fathu Makkah. Okey? Ketika Fathu Makkah. Bukannya satu yang pertama tadi turun ketika perang Uhud. Jadi apa kita tengok dia punya perbezaannya ataupun penjelasan tentang sababun nuzul. Riwayat yang pertama menjelaskan bahawa ayat tersebut diturunkan semasa berlakunya peperangan Uhud, Ghazwah Uhud. Yang kedua mengatakan atau menunjukkan ia berlaku diturunkan ketika Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Jadi kita tengok apa perbezaan antara keduanya. Perang Uhud aku bulan Syawal tahun ketiga Hijrah. Maksudnya awal lagi 3 Hijrah. Manakala Fathu Makkah ialah bulan Ramadan tahun 8 Hijrah. Ketika kita kata pembukaan ataupun Fathu Makkah ni, Fath adalah pembukaan, atau bahasa lain kita kata penaklukan ataupun orang Islam dapat menguasai kota Makkah pada tahun ke-8 Hijrah.
Jadi jarak masanya dah 5 tahun. Dan apa nama ni, kalau kita nak gabungkan, kita nak kata ayat turun sekali, maka tidak mungkin, tak mungkinlah ayat turun sekali untuk menjawab ataupun memberi turun untuk memberitahu ataupun mengulas tentang dua peristiwa tadi. Jadi di sinilah ulama mengatakan ia adalah apa nama ni, ada yang guna kata tidak boleh, tidak dapat diterima pakai kalau kita nak menggabungkan sekali, tetapi kita gunakan ada perkataan lain, kedua-duanya sahih, namun hadis yang pertama tidak menguatkan hadis yang kedua. Maksudnya dia turun 2 kali. Ayat itu pernah turun pada tahun ketiga Hijrah dan turun lagi pada tahun 8 Hijrah. Jadi itu adalah yang kemungkinan ataupun boleh kita katakan untuk mengharmonikan kedua-dua riwayat tadi. Jadi ini apa nama ni, kesimpulan yang boleh kita ambil dari segi sababun nuzul, ayat yang ada dua sababun nuzul. Satu ayat tapi ada dua sababun nuzul. Macam mana? Kalau satu ayat satu sabab nuzul itu tidak ada masalah. Tapi yang kita awal-awal lagi, saya dah di awal topik ini dahulu 2 minggu lepas saya sudah sebut kebanyakan ayat Al-Quran turun tanpa ada sababun nuzul yang khusus, tanpa ada sababun nuzul. Dia tak ada sebab-sebab berlaku peristiwa atau ada soalan, ada peristiwa maka turun. Tidak. Kebanyakan, ulama kata kebanyakannya. Dan kalau kita baca sababun nuzul, sebab-sebab nuzul, memang kita tidak ada kitab yang banyak, tidak ada kitab yang tebal menceritakan tentang sababun nuzul. Di dalam slide saya pun saya tunjukkan satu kitab sababun nuzul yang memuatkan apa nama ni, riwayat-riwayat tentang sebab penurunan ayat Al-Quran. Okey, tuan-tuan, saya tunjukkan di sini salah satunya, ini kitab ataupun karya yang saya sempat cari ataupun kebetulan ada dekat dengan saya ni, iaitu oleh Imam Al-Wahidi, Abil Hasan Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Wahidi An-Naisaburi. Nama buku atau kitab dia Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul. Ini nipis saja. Jadi apa nama ni, tak banyak maksudnya tentang sebab nuzul. Dan apa nama ni, ada satu lagi sababun nuzul juga tajuknya, iaitu Imam As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi apa nama ni, kalau kita kata banyak sababun nuzul, mungkin lebih tebal daripada Quran lah. Sebab ayat, kalau kita kata setiap ayat tu, ayat-ayat ada sababun nuzul, sudah pasti akan banyak cerita. Sebab satu cerita atau satu ayat riwayatnya panjang. Jadi secara logiknya akan lebih tebal. Tetapi yang ini tak tebal sangat, nipis saja. Berbanding kalau kita baca kitab-kitab lain, akan lebih banyak huraian. Kalau kita buka buku Quran yang ada terjemahan, yang ada sabab nuzul, pun kita tak jumpa banyak sabab nuzul. Itu pun dah masuk yang tak berapa, yang kurang dari segi kesahihannya, iaitu mungkinlah banyak. Tapi kita kena
guna yang sahih, yang sahih. Okay, jadi kesimpulannya, yang pertama, kalau satu ayat yang ada dua sabab nuzuli, kesimpulannya ada 4 bentuk. Yang pertama, satu riwayatnya sahih, satu lagi tidak sahih, maka kita ambil yang sahih. Yang tak sahih, buang. Buang. Dan kalau kita meriwayatkan ataupun menyebarkan, tak maknanya salah. Maknanya kalau kita tak beritahu ini adalah tidak sahih, maka boleh jadi itu satu pendustaan kepada Nabi, kepada apa nama ni, kepada sahabat, kepada bahkan mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang Al-Quran. Yang kedua, dua-duanya sahih, riwayatnya sahih, tetapi salah satu lebih kuat. Maka kita mengambil yang lebih kuat itu. Kalau dua-dua sahih boleh, dua-dua boleh terima, tetapi utamakan yang lebih kuat. Kisah tadi antara Ibnu Mas'ud dengan Ibnu Abbas. Kisah pertanyaan tentang apa nama ni, bilakah hari kiamat ataupun tanda-tanda kiamat. Yang ketiga, dua-dua sahih dan dua-dua riwayat tentang ayat itu adalah sahih dan dua-dua dapat diterima pakai. Ini dalam kes apa isu tadi rumah tangga, surah An-Nur, surah Nur ayat 6 hingga 9 tentang apa suami menuduh isteri melakukan zina, maka berlaku dua kejadian dan turun ayat Quran menjawab dua-dua peristiwa. Yang ketiga, yang keempat, dua-duanya sahih tetapi dua-dua tidak dapat diterima pakai dengan maksud. Ini ayat dia buat macam tu. Jadi kita kena faham betul-betul lah. Dia bukan maksudnya tak boleh pakai. Maksudnya ialah kalau kita nak menggunakannya dalam maksud satu masa, maka tidak boleh. Sekali, kalau kata sekali turun, dia tidak boleh digunakan begitu dengan maksud satu ayat yang sama turun dua kali bagi peristiwa yang berbeza. Ataupun dalam penjelasan ataupun tajuk dalam subtopik yang keempat, dia kata hadis pertama tidak menguatkan hadis yang kedua. Dia tidak menguat, tidak saling menguatkan, tetapi ini peristiwa lain, ini peristiwa lain. Ayat yang samalah turun. Kemungkinan turun dengan makna lain, turun dua kali. Okay, jadi rumusan ialah menekuni asbabun nuzul akan dapat membantu dalam memahami tafsiran ayat Al-Quran. Dan sumber utama dalam mengkaji asbabun nuzul ialah periwayatan, riwayat-riwayat daripada para sahabat. Kita nak tahu apa nama ni asbabun nuzul, adalah satu cara saja melalui riwayat. Sebahagian ayat diturunkan dengan sebab peristiwa yang mereka laku atau peristiwa yang berlaku. Ada ayat yang diturunkan berulang kali. Ini yang keempat tadilah. Maka ia perlu dilihat kepada semua riwayat hadis dan hanya berpegang kepada yang sahih sahaja. Kalau banyak riwayat, banyak cerita tentang satu-satu ayat itu, kalau kita buka tafsir memang kita akan jumpa banyak riwayat. Tetapi kita pilih mana yang sahih. Biasanya kalau ada apa riwayat-riwayat itu, dia menceritakan, dia memberikan apa, menyatakan status ataupun darjah ataupun taraf hadis. Hadis itu sahih ke tidak sahih, sahih ke dhaif ke,
ataupun hasan ke, jadi di situ ada. Tapi kalau kita jangan kata kita baca tafsir semua kita baca, kadang kita baca tak habis. Padahal ada penjelasan hadis itu adalah apa-apa-apa. Jadi kena baca semua baru kita dapat maklumat yang tepat. Kalau kita baca skrat, mungkin kita baca dah tak baca apa status hadis itu, maka kita berpegang dengan maklumat yang tidak tepat, yang separuh benar ataupun yang tidak tepat, nanti yang tidak benar. Jadi apa namanya, kalau kita nak baca tu baca sampai habis, maksudnya dalam satu-satu topik. Ada juga dua-dua hadis yang meriwayatkan berulang kali turun Al-Quran, kesemuanya sahih, maka kita menerima kedua-dua periwayatan tersebut. Okey. Jadi soalan latihan sudah diberikan dan tinggal lagi tuan-tuan boleh buat saja, tinggal selesaikan, jawab semua soalan tugasan yang telah diberikan. Okey, kita beralih kepada topik yang seterusnya, ialah topik Sababun Nuzul Makki, topik yang ke-6 iaitu Makki dan Madani. Okey. Mungkin tuan-tuan biasa dengar ini Makki Madani. Makki Madani. Mungkin nama orang ada Makki, ada Madani, ada nama kedai, tapi dalam Quran kita banyak jumpa kalau setengah ayat Quran terjemahan dia sudah letak, setengah Quran dia letak sebelum kita baca di awal sesuatu surah itu, dekat sebelah Bismillah itu kebiasaannya, ataupun nama surah setengah Quran dia letak Makki atau Madani. Kemudian berapa jumlah ayatnya, ada setengah dia buat begitu. Kalau tuan-tuan perasanlah, bukan saya kata semua, tapi sebahagian Al-Quran, mushaf Al-Quran, mereka meletakkan tanda-tanda ataupun maklumat itu. Pencetak, penerbit, mereka berhati-hati bila meletakkan sesuatu yang bukan daripada Quran yang asal. Mereka berhati-hati. Nak tak maklumat banyak pun mereka berhati-hati. Tapi sekarang ni sudah banyaklah maklumat. Setelah mungkin ada kefahaman, sudah ada pengetahuan, sudah terjamin ayat-ayat yang asal mana dengan yang mana tambahan. Jadi kalau zaman Nabi dulu, Nabi pun larang menulis selain daripada Quran bagi pencatat, penulis wahyu. Tak boleh tulis hadis pun Nabi larang. Nabi larang menulis catatan lain dalam ayat-ayat di sebelah ke dihurai. Ya, tapi ada juga sahabat yang menulis. Sebab larangan itu bukanlah dengan maksud langsung tak boleh, tetapi dengan maksud tidak mahu berlaku kekeliruan ataupun pencampuran. Kadang kita tulis nota dan sebagainya, bila bulan depan dah tak ingat dah mana yang siapa ni yang tulis. Siapa yang kata, kita tak ingat ni ustaz mana yang tulis, yang beritahu ni. Jadi kadang-kadang kita lupa, apatah lagi bila dah makan masa yang panjang dan sebagainya, takut ada berlaku kekeliruan, ada masuk benda yang luar, bukanlah benda yang asal, tetapi ada yang dalam isu yang berlainan, ada orientalis ataupun pengkaji
daripada kalangan orang-orang barat, mereka mendakwa huruf-huruf muqatta'ah. Contohnya alif lam mim, ha mim, sad, ain, amin, alif lam ra dan sebagainya. Mereka kata itu bukan ayat Quran. Mereka kata ini adalah nama-nama pemilik kepada ayat Quran. Jadi itu pula kata sebahagian mereka. Tapi bagi kita orang Islam meyakini itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang datang daripada Allah Ta'ala. Okey, topik yang ke-6 ini, apa yang kita nak belajar? Yang pertama, kita akan dapat tahu ciri-ciri ayat Makki dan Madani. Jadi kita tahu ciri-ciri. Sebenarnya ada ciri. Tetapi ini kena faham juga, ciri-ciri ini ada ciri yang khusus, ada ciri-ciri yang umum. Dan ada juga ia hanyalah sebagai panduan. Maknanya ada yang tidak semestinya. Cuma dia secara umum memberitahu ciri itu. Yang kedua, membezakan ayat Makki dan Madani. Bila kita dah belajar pasal ini, kita dapat tahu, kita dapat bezakan mana ayat Makki, mana ayat Madani. Itu kena kalau lepas ini tak tahu juga, maksudnya kita belum capai hasil atau objektif pembelajaran, tidak tercapai. Tapi harapnya dapatlah. Yang ketiga, mendalami, kita dapat mendalami kelebihan Makki dan Madani. Kita tahu apa kelebihan dia. Al-Quran adalah suatu kitab yang diberikan perhatian oleh para ulama, termasuk dari sudut Makki dan Madani. Ulama berikan perhatian. Mereka mengkaji ayat demi ayat, surah demi surah untuk menyusun mengikut penurunannya dengan mengambil kira masa, tempat dan tujahan. Tujahan maksudnya kesasaran lah. Kita kata sasaran ayat itu. Kajian mereka tidak terbatas dengan masa penurunan, tidak terbatas masa penurunan dan tempat ayat tersebut diturunkan sahaja, tetapi ketiga aspek ini. Ketiga aspek tadi yang disebutkan, bukan hanya mereka lihat dari sudut masa, bukan mereka lihat dari sudut tempat, tapi ketiga-tiga termasuklah sasaran atau tujuan, sasaran diturunkan kepada siapa. Jadi ini merupakan kajian yang amat teliti. Para ulama ataupun sarjana ataupun pengkaji, mereka melihat dengan penuh teliti dan supaya dapat memberi gambaran yang sebenar tentang Makki dan Madani. Ada banyak kitab yang membahaskan tentang Makki dan Madani. Panjang lebar, ada tesis dan sebagainya. Banyak sekali. Tuan-tuan boleh Google pun dapat dia punya kitab-kitab itu. Okey, yang pertama kita akan lihat kepentingan Makki dan Madani. Apa pentingnya ilmu Makki dan Madani? Yang pertama, membantu dalam menafsirkan Al-Quran. Okay. Bila kita tahu tempat turun, contohnya tempat, bila kita tahu ayat ni turun di tempat sekian-sekian. Ayat ni turun di Makkah, ayat ni turun di Madinah, turun di Kufah dan sebagainya. Maka dia dapat bantu. Dari segi pentafsiran itu, pemahaman dan pentafsiran akan dapat bantu. Selain tafsir Islam, itu tafsiran ayat tersebut akan jadi lebih tepat. Meskipun lafaz Quran tersebut berbentuk umum dan tidak khusus kepada sesuatu sebab. Ini penting. Sesuatu sebab. Masih berkait dengan sebab nuzul maksudnya. Tidak sebab banyak saya sebut
ayat Quran ini tidak banyak yang ada sababun nuzul berbanding ada sebab. Banyak yang tidak ada. Maka ilmu maki dan madani dapat membantu. Dapat bantu itu. Secara tidak langsung dapat membantu untuk melihat sekurang-kurangnya tahu dari sabit apa maki dan madani. Bila ada pertentangan dua ayat sebagai contoh, kelihatan macam bertentang, ada kontra, ada kontradik. Jadi bila nampak macam kontradik, sudah tentu ilmu maki madani ini dapat bantu. Melalui adanya nasah mansukh. Nasah mansukh maksudnya ayat mana yang boleh dibatalkan. Walaupun ayat itu masih ada dari segi hukum, hukumnya dibatalkan. Dan dapat tahu termasuk maki madani, contohnya yang maki itu dibatalkan, yang madani dikekalkan dari segi pengamalannya. Itu boleh berlaku begitu. Itu penting, maksudnya bila kita tahu turun bila masanya, turun di mana, tahu tempoh masa, boleh kita tahu banyak benda yang akan dapat diambil faedah daripada bila kita mengetahui maki dan madani. Yang kedua, merasai bentuk gaya bahasa Al-Quran dan mengambil pengajaran daripadanya dalam kita berdakwah. Contohnya dalam istilah dalam bahasa Arab dia ada likulli maqamin maqalun. Likulli maqamin maqalun ataupun likulli maqalin maqamun. Setiap tempat ada ucapannya. Bagi kita maksudnya ada tempat kita ada ucapan yang sesuai. Bukan semua tempat kita boleh cakap ikut kita saja. Maksudnya ada tempat kita kena cakap ikut apa yang patut. Ini dia punya peribahasa ke bahasa Arab disebut ada kata-kata likulli maqamin maqalun ataupun likulli maqamin maqalun. Setiap tempat right place, bukan right lah, setiap ada dia punya right word untuk satu tempat itu, ada perkataan yang sesuai. Bahasa Melayu saya percaya ada dia punya proverb ataupun dia punya peribahasa. Ada peribahasa yang untuk mengatakan ini hikmah ataupun kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam berdakwah. Hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah inilah yang kadang-kadang gagal kita hayati. Kita gagal menyesuaikan mengikut masa dan keadaan. Sebab kadang kita ada kesombongan, keegoan kita. Kita kata ini benda betul, kita cakap saja. Asalkan betul, asalkan benar-benar, asalkan ayat Quran, kita kata ini boleh kita cakap. Padahal dengan percakapan ataupun dengan perkataan itu menjauhkan orang daripada Islam, daripada dakwah, daripada Islam lah. Padahal kalau kita tak cakap pun tidak akan lebih banyak kalau kita tak cakap, perkataan yang kita mahu kita ungkapkan itu orang makin dekat dengan agama kita. Tetapi kerana
apa kita kedegilan atau kesombongan kita cakap, kita kata benda yang benar, benda yang betul, kita cakap saja, itu ini dari sudut dakwah lah, dari sudut dakwah. Jadi ciri-ciri ini, yang ini kita nak tahu, kita nak ambil pengajaran di situ, gaya bahasa Al-Quran. Ciri-ciri dalam uslub Makki dan Madani memberi pengetahuan kepada pelajar tentang metodologi untuk berdakwah, mengikut kesesuaian jiwa dan jiwa orang yang didakwah ataupun sasaran dakwah atau mad'u, klien atau mad'u. Mereka juga dapat kuasai perasaan orang yang didakwah dan merawat dalamannya dengan begitu hikmah. Yang seterusnya ialah kita dapat faham sirah Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran. Ini juga satu yang menarik. Bila kita baca Quran, kita tahu, kalau kita tahu Makki Madani, sebenarnya kita tahu kisah secara tidak langsung sirah Nabi. Sirah maknanya perjalanan. Sirah itu adalah perjalanan, journey. Boleh saya mungkin terjemah. Saya rasa journey itu okey, sesuai lah, sirah. Kalau biasa kita guna perkataan sejarah, sejarah ataupun tarikh, tapi kebanyakan kita sekarang menggunakan perkataan sirah, perjalanan Nabi. Itu setiap perjalanan, setiap langkah Nabi ada perkara yang boleh ataupun yang patut kita ambil untuk kita jadikan sebagai panduan kepada kita. Kalau kita kaji wahyu yang diturunkan kepada Nabi, mengikut perjalanan dakwah dan peristiwa pada masa baginda berada di Makkah dan Madinah, iaitu bermula penurunan wahyu sehinggalah akhir ayat yang diturunkan, ia seperti mengalami peristiwa-peristiwa tersebut secara realiti dan merupakan sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran adalah rujukan utama bagi sirah Nabi. Sirah perjalanan Nabi. Quran itu rujukan. Kita boleh memahami sirah melalui Al-Quran. Dan tidak mungkin untuk seseorang itu merasa syak dan ragu terhadap Quran itu, dan ia berfungsi sebagai pemutus bila terdapat riwayat yang bercanggah tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sebab sirah ini kita boleh tahu melalui riwayat-riwayat berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua datang dengan riwayat. Kita bukan cakap tentang Nabi ini, bukan rekaan. Semuanya merujuk kepada hadis, dan hadis itu hadis yang sahih. Yang sahih. Apa saja. Sebenarnya kalau kita lihat dalam Islam ini, tradisi keilmuan Islam, kita mementingkan autentik ataupun keaslian, kebenaran, ketepatan. Apa sahaja berita. Sebab berita banyak, maklumat banyak. Zaman, kita kata zaman lambakan informasi ataupun maklumat berlambak. Tetapi kita mesti memilih maklumat yang tepat, yang sahih. Maklumat yang sahih. Jadi tradisi saya sebutkan tadi, keilmuan Islam mengajar kita menerima benda-benda atau berita-berita yang sahih. Kalau yang tak sahih ni banyak, itu membuat masa kita untuk kita melayani maklumat tersebut. Jadi sirah melalui Makki Madani kita faham sejarah, kita baca kisah, kita baca Quran. Contohnya surah yang akhir sekali itu Suratul Nas. Apa kisahnya? Surah sebelum tu Qul huwallah, Qul ya ayyuhal kafirun,
Tabat tiada. Kisah semua ada kisah-kisah. Ada cerita-cerita. Dan ayat ini diturunkan di mana? Diturunkan bila? Turun di Makkah ke di Madinah? Atau bukan di Makkah, bukan di mana? Yang kita tengok. Kalau bukan Makkah, bukan Madinah, macam mana pula? Kepentingan kenali Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, ini tadilah rumusan, bukan rumusan, ringkasannya. Pertama, kita dapat bantu dalam menafsirkan Al-Quran dengan lebih tepat. Yang kedua, gaya bentuk bahasa Al-Quran terutama dalam berdakwah. Yang ketiga, kita dapat mengetahui sirah Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran yang kita dapat faham secara Makki dan Madani. Surah Makkiyah dan Madaniyah dari segi realiti yang ada ataupun yang sedia ada dalam Quran itu macam mana? Surah yang diturunkan di Madinah 20 surah. Ini ada sebenarnya ada khilaf ulama, tetapi yang saya petik ini adalah yang apa nama ni, ini boleh kata jumhur lah, yang turun di Madinah 20 surah, iaitu surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Nur, Suratul Nur, Suratul Ahzab, kemudian surah Muhammad, Suratul Fath, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah. Mujadalah adalah satu bantahan. Mujadilah seorang perempuan yang membantah. Itu beza. Mujadalah ataupun mujadilah. Dua-dua betul. Boleh guna dua-dua. Ini kisah yang bagus. Kalau yang perempuan yang suka bantah-bantah ni, tolong tengok surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Ini bukan bantah yang tak bagus. Seorang yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Perempuan yang bantah. Dia bantah apa? Dia bangkang. Bangkang apa? Apa nama ni, hukuman ataupun satu keputusan yang dianggap tidak betul. Jadi dia bersuara sehingga Allah menurunkan wahyu. Ini hebat. Hebat perempuan ini. Sahabiah. Kemudian surah Al-Hasyr, surah Mumtahanah. Juga Mumtahanah ni yang perempuan yang diuji. Yang teruji. Hebat. Al-Jumu'ah, surah Al-Munafiqun, kemudian surah At-Talaq. Ini pun bagus untuk kita baca. Laki perempuan bagus. Terutama perempuan lah. Sebab perempuan kena tahu hak-haknya dan sebagainya. At-Talaq. Tapi ada juga ayat 1000, kita panggil 1000 dinar tu dalam surah At-Talaq. Ramai orang tidak ataupun terlepas pandang ayat 1000 dinar. Apa nama ni sebenarnya dalam surah At-Talaq. Kemudian surah Tahrim. Ini juga berkait dengan urusan rumah tangga ni. Banyak cerita-cerita pasal cerai, talak dan sebagainya. At-Tahrim. Kemudian suratul Nas. Suratul Nas. Iza jaa nasrullahi wal fath. Itu An-Nas, bukan An-Nas. Satu An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Itu An-Nas. Nun alif sin. Yang ini nun sad ra. Okey, yang saya sebut pun dah, kalau kita sebut tadi surah Madinah, turun di Madinah ataupun dipanggil Madaniyah. Kita pun tahu cerita-cerita banyak berkait hukum hakam. Nama surah pun kita boleh boleh dah nampak bila sebut nama surah Al-Ma'idah, Al-Anfal. Ma'idah ni berkait dengan hukum. Ma'idah ni hidangan. Hidangan, tapi ada banyak hukum hakam berkait halal haram. Al-Anfal, rampasan perang. At-Taubah, At-Taubah ataupun ada surah nama lain Bara'ah, berkait dengan peperangan. Kemudian An-Nur, tadilah sebut
dah ada tadi sikit kisah pasal apa tu qazaf ataupun sumpah laknat, ada kata sumpah laknat, kemudian al-ahzab, peperangan ahzab itu, kemudian surah Muhammad, surah Fath, pembukaan Fatu Makkah, surah kemudian Hujurat. Hujurat ni adab-adab, ya. Hujurat ni pasal adab, boleh kita baca Hujurat ni untuk dalam masyarakat kita jelaskan. Kemudian Al-Hadi dan sebagainya. Jadi itu kita boleh tengok, kecuali nama Al-Baqarah, Al-Imran, itu kenapa dia masuk dalam Madaniyah, itu nanti kita tengoklah kalau sempat. Kemudian saya langkah sikit, 82 surah diturunkan di Makkah. Makkah 82, 20 Madinah. Kita guna istilah yang mudah, diturunkan di, maksud macam turun tempatnya. Itu bahasa mudah lah. Tapi nanti ada lebih dalam sikit lah. Okay, jangan tengok dia punya berapa jumlah surah, tetapi lebihkan tengok ayat itu, sebab surah kadang pendek, terutama surah-surah apa, kalau kita kata dia ada nama mufassal, surah-surah yang pendek, contohnya dari juzuk amma. Jadi kalau kita ikut surah Baqarah, berapa? 3 juzuk, apa maknanya panjang, surah yang paling panjang. Surah Ali Imran, surah Madinah tadi, surah-surah yang turun di Madinah itu panjang-panjang. Surah di Makkah, surah memanglah dia salah satu ciri ayat-ayatnya pendek, mudah, tema-temanya nanti kita tengok. So, yang satu lagi surah yang khilaf, ulama berselisih pendapat, ulama tidak sepakat. Khilaf maknanya ada perbezaan pandangan, ada ada tidak sepakat, ulama tidak sepakat. Jadi ketidaksepakatan ulama itu adalah perkara yang biasa, dan kita perlu menghormati ataupun perlu memahami dengan baik perbedaan pandangan itu. Ada 12 surah, yaitu suratul Fatihah, suratul Ra'd, suratul Rahman, suratul Saf, At-Taghabun, At-Tatfif, wailul lil mutaffifin, At-Tatfif, suratul Qadar, Al-Bayyinah, Az-Zalzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan suratul Nas. Itu ulama tidak sepakat. Tetapi maksud tidak sepakat ialah ada yang kata ini dalam suratul Madin, surah apa Makkiyah. Ada yang kata ini surah apa Makkiyah, ada yang kata Madaniyah. Jadi bagaimanapun mereka akan bagi yang kalau kita buka Quran, tidak adalah dia tergantung. Dia tidak ada yang tergantung disebabkan khilaf itu tidaklah sampai contohnya surah Al-Fatihah. Jadi setengah Quran dia sudah tulis ini surah apa. Bukanlah bermakna bila khilaf dia tak tulis, dia kosongkan. Tetapi dia akan letakkan, dia akan pegang mana pandangan yang dia pilih. Sesuatu maksudnya penerbit ke, pencetak ke, dia akan pegang mana yang dianggap lebih kuat. Jadi kalau tuan-tuan ada Quran, tuan-tuan boleh tengoklah. Kadang-kadang di belakang Quran disenaraikan surah-surah Makkiyah, surah-surah Madaniyah. Adapun senarai surah tu dia letakkan di tepi dia Makkiyah atau Madaniyah. Ada Quran terjemahan dari Indonesia sebagai contoh,
dia sudah menyatakan Majlis Ulama Indonesia berpegang kepada pandangan siapa-siapa. Jadi dia memutuskan surah ini adalah Makkiyah, surah ini adalah Madaniyah. Jadi dia dah pegang atau menetapkan suatu keputusan. Bilangan surah mengikut Makkiyah dan Madaniyah tadilah, saya ulang balik dalam bentuk ini, dalam bentuk carta begini, rajah. Ini bukan sekadar untuk gambaran umum, tapi saya dah sebut tidak semestinya kalau nak kata banyak surah bermakna ayatnya banyak, ataupun banyak sikitnya bermakna sikit, tidak semestinya begitu. Dan untuk tahu ketepatannya, tuan-tuan boleh sukat sendirilah. Sebab ada ayat itu, ada yang pendek satu ayat, ada yang ayat panjang satu ayat. Jadi tidaklah nak kata banyak sedikit itu saya belum menyukat secara tepat. Sebab dia banyak benda kita ini secara mudah saja, secara simplistik lah, kita kata simplistik. Ayat Makkiyah dalam surah Madaniyah. Ini juga kita kena faham. Tidak semestinya bila disebut surah Makkiyah, seluruh ayatnya diturunkan di Makkah. Bahkan terdapat surah Makkiyah tetapi ada ayat dalam surah Makkiyah itu adalah ayat Madaniyah. Faham? Boleh faham, mudah saja. Maksudnya dalam surah, walaupun dikata surah itu surah Makkiyah, tetapi ayat Madaniyah ada dalam surah Makkiyah. Okay, betul? Perkataan saya itu. Okay, penamaan Makki dan Madani adalah mengikut kebanyakan ayat ataupun dominan, yang mana majoriti ayat ataupun dominannya mana. Jadi itu diberi nama surah itu. Surah ini dianggap Makkiyah contohnya kerana kebanyakan ayat yang ada dalam surah itu adalah Makkiyah, maka dinamakan Makkiyah. Kadang-kadang walaupun ada beberapa ayat Madaniyah dalam surah tersebut. Itu contohnya ayat Makkiyah dalam surah Madaniyah ialah suratul Anfal. Okay. Surah Al-Anfal ni kita dengar nama surah pun dah tahu sepatutnya. Al-Anfal ialah rampasan perang, harta rampasan perang. Maksudnya kalau kita renung sejenak atau sedetik, rampasan perang mesti berlaku selepas Nabi hijrah ke Madinah. Bila berhijrah ke Madinah, ada kekuatan, sudah ada ketumbukan angkatan tentera, berlaku peperangan. Bila berlaku peperangan, ada isu berkait dengan harta rampasan perang. Maka surah namanya Al-Anfal. Jadi bila boleh nama-nama surah boleh kita secara tidak langsung menggambarkan kategori dia Makkiyah atau Madaniyah. Jadi walaupun begitu, ulama berpendapat ayat 30 surah adalah Makkiyah. Ayatnya wa idh yamkuru bikal ladina kafaru yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini ayat ini berkait dengan pasal hijrah kita yang sedang kita sambut sekarang. Wa'id, dan ingatlah ketika merancang orang-orang kafir kepada engkau, terhadap engkau, untuk menangkap engkau atau membunuh engkau atau mengeluarkan engkau, maksudnya halau. Wa yamkuruna, mereka merancang, wa yamkurullah, dan Allah juga merancang. Wallahu khairul makir, dan Allah itu adalah sebaik-baik perancang. Jadi bila kita faham maksud ayat ini orang-orang kafir rancang nak tangkap Nabi, nak pembunuh Nabi, nak halau Nabi. Agak-agaknya berlaku bila? Mesti dia berlaku maka seperingkat Makkah. Peringkat Makkah, Nabi masih berada di Makkah.
ketika sebelum Nabi berhijrah. Maka logiknya dia adalah ayat itu Makkiyah. Tetapi ayat itu diletakkan dalam Suratul Anfal. Suratul Anfal adalah surah Madaniyah. Jadi itu maksud surah ayat Makkiyah dalam surah Madaniyah. Kalau kita lihat apa kata ahli tafsir ataupun muqatil contohnya, ayat ini turun di Mekah mengikut zahirnya. Dia kata turun Mekah kerana ada pakatan cerita ayat itu pakatan jahat musyrikin untuk bunuh Rasulullah di Darun Nadwah di Mekah sebelum Nabi berhijrah. Sebagian ulama juga menyatakan kes lain pula. Ayat 64 adalah Makkiyah. Ini ayat 64 dari surah Al-Anfal. Ya ayuhan nabi hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah Allah bagi engkau dan orang-orang yang mengikut engkau dari kalangan orang mukmin. Jadi kalau kita fikir sikit merenung makna itu, Allah beritahu Nabi, wahai Nabi, cukuplah Allah itu cukup untuk engkau. Allah, orang-orang mukmin yang mengikut engkau cukup untuk engkau. Mana sudah ada yang mengikut engkau, yang membela engkau. Jadi secara maknanya ayat itu berkait dengan ada berlaku peristiwa yang sebaliknya. Kata Ibn Abbas dari riwayat Al-Bazzar, ayat tersebut diturunkan ketika Umar Al-Khattab memeluk agama Islam. Jadi ketika nak Umar memeluk Islam, dia kata tadi ayat itu turun. Dengan makna Umar memeluk Islam adalah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Mana ayat itu adalah ayat Makkiyah. Tetapi ada dalam surah Al-Anfal, yang mana surah Al-Anfal itu diletakkan dalam kategori Al-Madaniyah. Dan sebaliknya, begitu juga sebaliknya, sambil saya cuba sebenarnya saya tak dapat melihat Facebook ni, saya tak nampak lagi sebab saya tidak buka, saya tidak masuk Facebook sebab gagal memasuki Facebook. Saya guna apa dipanggil Zoom. Saya melalui Zoom saja. Jadi kalau ada komen-komen, saya tidak nampak. Okay, baru saya nampak, tapi saya terpaksa ketepikan. Saya kena fokus yang inilah. Okey, kemudian apa kalau ada komen, apa persoalan dan sebagainya, saya akan jawab kemudian insya-Allah. Okey, jadi saya akan jawab secara bertulis. Okey, ayat Madaniyah. Isu yang kedua ialah ayat Madaniyah dalam surah Makkiyah. Yang pertama tadi ayat Makkiyah, ayat Makkiyah dalam surah Madaniyah. Okay. Saya ada gangguan sedikit. Okay, jadi saya teruskan. Contohnya sikit. Masa sekejap lagi. 5 minit saya cuba habiskan dalam masa 10 minit lagi. Okey.
Contohnya surah Al-An'am. Ada kecuali sekaligus turun di Mekah. Ini banyak tu surah Al-An'am. Turun di Mekah sekaligus kecuali ayat 14. Ayat itu ayatnya ayat 153. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Okay, saya habiskan ayat-ayat yang ataupun saya cuba habiskan perkataan yang terakhir sebelum saya berhenti. Di mana tadi ya? Di mana ayat-ayat Makkiyah, kalau tuan masih nampak lah. Saya pun tak pasti ya. Apa nama ni? Surah apa nama tadi? Surah ayat Madaniyah dalam surah Makkiyah. Okey, 3 ayat itu kata Ibnu Abbas. Begitu juga suratul Hajj. Suratul Hajj adalah Makkiyah. Kecuali 3 ayat, iaitu ayat 19, 20 dan 21, ia diturunkan di Madinah. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru quti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud walahum maqami'u min hadid. Jadi para ulama kata suratul Hajj adalah Makkiyah kecuali 3 ayat ini. 3 ayat itu diturunkan di Madinah. Okay, perbezaan Makki dan Madinah ini yang sebenarnya yang kita nak faham dari segi definisinya. Definisi antara yang kita katakan sebagai Makki dan Madani. Okey, jadi saya akan bagi secara kita selalu saja, insya-Allah kita akan lihat dengan detail pada sesi yang akan datang. Saya bagi tahu yang pertama adalah mengikut masa penurunan. Ini definisi Makki dan Madani. Jadi kalau mengikut masa, mereka membezakan mengikut hijrah. Hijrah sebagai penentu. Makkiyah atau Makki, ayat yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Kalau sebelum Nabi hijrah, maka adalah ayat itu dipanggil ayat ke surah ke, maka ia adalah Makkiyah. Dan selepas Nabi hijrah, maka dinamakan sebagai Madaniyah. Jadi itu dia punya poin atau dia punya pemisahnya adalah hijrah. Okey, yang kedua ikut tempat. Okey. Makki ialah turun di Mekah dan sekitarnya. Kawasan sekitarlah, berapa radius kilometer. Manakala Madaniyah turun di Madinah dan sekitar Madinah. Turun sekitar Madinah. Cuma kelemahan kalau pembahagian ikut tempat, bagaimana kalau di tempat yang bukan dekat Mekah, bukan di Madinah, turun tempat yang jauh. Turun di Malaysia tak adalah. Kalau turun di Malaysia pun kita nak kira macam mana tu. Tapi tak ada sampai ke turun kat Malaysia. Ayat Quran contoh turun di Baitul Maqdis. Jadi nak ukur, nak masukkan
persempadanan itu macam mana? SPR mungkin boleh. Dia ada kemahiran untuk meletakkan persempadanan itu, tapi kadang orang berfikir tak logik dan sebagainya. Jadi ini ada kelemahan di situ. Yang ketiga, pembahagiannya atau pengkategorian pendefinisi makiyah madaniyah mengikut kandungan ayat ataupun sasaran ayat itu. Kandungan atau dikatakan tadi tujahan. Kalau ayat itu kata ya ayyuhalladzina amanu, mungkin ini adalah apa nama ni untuk orang-orang Madinah. Kalau ya ayyuhan nas, ini untuk apa nama ni Makkiyah. Tapi adalah beberapa kelemahan yang lebih ketara. Sebab banyak ayat tidak ada ya ayyuhan nas, ya alladzina amanu ataupun ada ciri-ciri yang telah dikenal pasti, tapi di situlah ada kelemahan. Tidak semua dari segi tujahan, dari segi sasaran itu boleh merangkumi semua. Jadi yang paling kuat adalah mengikut masa hijrah sebagai penentu. Sebelum hijrah dipanggil ayat Makkiyah. Selepas hijrah dipanggil ayat Madaniyah. Jadi itu yang kita boleh terima ataupun kita kena, tapi kita kena faham tiga-tiga ini sebab ada kalanya tempat itu kadang memberikan faktor yang kuat dan kebanyakan orang faham sebut Makkiyah turun di Makkah, Madaniyah turun di Madinah, dan pemahaman itu tidaklah salah dan ada juga kewajarannya dalam ketepatannya, tetapi yang lebih sesuai adalah mengikut masa, bukan mengikut tepat, bukan mengikut kandungan. Dan begitu juga kandungan itu juga ada dia punya nilai untuk kita ambil dalam kita membezakan atau memberi makna antara Makkiyah dan definisi Makkiyah dan Madaniyah. Okey, rupanya saya boleh selesai satu topik ini. Saya rasa saya tidak perlu mengulang lagi lah, sebab saya akan cuba menghabiskan topik yang belum kita masuk. Okey, jadi kalau saya terlepas ataupun ada soalan sebagainya, boleh bertanya dekat Facebook. Dan kalau belum saya kongsikan slide, saya akan masukkan nanti. Dan saya mohon maaf di atas kelemahan semasa ataupun sepanjang sesi pengajaran ini, termasuklah lewat dapat memulakan dan termasuk dari segi teknikal dan sebagainya. Okey, itu saja untuk kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.